Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan kod subjek ADTQ 1083. Tajuk pembentangan tokoh tafsir Nusantara. Tokoh yang saya pilih adalah Syekh Abdullah Basmih. Baik, nama pensyarah Ustazah Fatin Nazmin binti Mansur. Pembentang Muhammad Nakib Nakiuddin bin Rusli. Baik. Nama sebenar Abdullah Muhammad Basmih. Nama panjang atau nama gelaran dia Syekh Abdullah Basmih bin Syekh Muhammad Basmih. Nama gelaran dia Basmih lah, tu nama keturunan. Baik. Beliau merupakan salah seorang tokoh ulama di Malaysia. Ayah beliau bernama Syekh Muhammad Basmih bin Syekh Saleh Basmih yang berasal dari Hadramaut di Yaman. Manakala ibu beliau bernama Aisyah binti Abdullah bin Hamad yang berasal dari wilayah Bishah, Arab Saudi. Basmih adalah gelaran bagi keturunan beliau. Syekh Abdullah Basmih telah dilahirkan pada 29 Disember 1913. Dalam catatan lain, beliau dikatakan dilahirkan pada tahun 1915 kerana umur beliau sewaktu berhijrah ke Tanah Melayu pada tahun 1927 ialah 12 tahun. Dia pada umur 12 tahun dia datang ke Tanah Melayu. Pada tahun 1927 lah. Dan tu dia umur 12 tahun. Beliau dilahirkan di kawasan bernama Ma'abdah dan terletak berhampiran dengan Mekah. Beliau dibesarkan di Mekah Al-Mukarramah sehinggalah berhijrah ke Tanah Melayu selepas itu kerana mengikut bapa beliau. Baik, antara karya-karya beliau adalah banyak. Yang dicatat adalah 14 karya beliau yang telah dicatat sepanjang beliau dalam bidang penterjemahan Al-Quran ini. Baik, sepanjang pelibatan beliau dalam bidang penulisan atau penterjemahan Al-Quran, Syekh Abdullah Basmih banyak mengarang karya-karya yang amat berharga. Antaranya ialah antara karya-karya beliau adalah Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Baik, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman adalah antara karya beliau yang paling masyhur lah. Baik. Pengorbanan dan jasa beliau dalam kegiatan penulisan dan penterjemahan sememangnya sangat besar. Pada mulanya, idea untuk menterjemah Al-Quran ini timbul daripada Tunku Abdul Rahman semasa beliau melantik Ustaz Faisal bin Haji Osman sebagai penterjemah Al-Quran. Kemudian Ustaz Faisal ni memutuskan untuk berhenti. Kemudian Syekh Abdullah Basmih ni lah yang naik. Daripada situlah dia start buat Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni. Dan dia start macam aktif dalam penterjemahan Al-Quran lah. Sebenarnya hasil Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni lebih kepada terjemahan berbanding tafsir. Metodologi yang digunakan oleh Syekh Abdullah Basmih adalah secara tafsir ijmali, yang bermaksud tafsir secara umum, di mana ianya bermadai buat masyarakat umum memahami maksud Al-Quran secara kasar. Laras bahasa yang digunakannya mudah dan senang untuk difahami. Baik. Yang kedua pula, pengertian ayat-ayat Al-Quran iaitu dia mempunyai naskah Jawi dan naskah Rumi. Yang ketiga, Muqaddimah Mastikah Hadis, Mastikah Hadis Rasulullah, Iman dan Tauhid, Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sembahyang, Khutbah Haji Wada, itu khutbah Rasulullah, Panduan Mengurus Jenazah, Kedudukan Masjid dalam Islam, Sejarah Hidup Siti Aisyah, Sejarah Hidup Abu Bakar As-Siddiq, Sejarah Hidup Nabi Muhammad, Panduan Kanak-kanak Sembahyang, Muqaddam Al-Quran. Yang terakhir adalah Hikayat Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, 14 ni adalah karya-karya beliau yang dicatat lah. Karangan beliau dan penulisan beliau. Tapi yang paling masyhur adalah yang pertama dan yang pertama serta yang keempat, Mastikah Hadis 4 dan 5. Mastikah Hadis dan Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Yang paling masyhur Tafsir Pimpinan Ar-Rahman lah. Baik. Pemergian beliau meninggalkan jasa dan ditaburi anugerah. Syekh Abdullah Basmih menghembuskan nafas terakhirnya semasa berumur 84 tahun pada tanggal 14 Julai 1996 di rumah beliau yang terletak di Jalan Enggang Selatan, Taman Keramat. Jasa dan sumbangan Syekh Abdullah Basmih sangat mempengaruhi dunia akademik apabila kebanyakan artikel, tesis ataupun kertas kajian yang berkaitan dengan Islam banyak merujuk karya agung beliau, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman dan Mastikah Hadis Rasulullah. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.